والسلام على أشرف الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ما بعد. Hikmah disyariatkan bersuci tersebut itu ada dua bersuci dalam Islam. Pertama, suci zahir, iaitu daripada najis badan, tempat solat dan pakaian. Yang kedua, suci daripada hadas, hadas kecil, hadas besar. Jadi apa hikmah ni? Menunjukkan bahawa Islam sangat menjaga kebersihan. Ada hadis yang sarih menyebut bahawa an-nazafatu minal iman, kebersihan itu termasuk daripada iman. Jadi ciri orang mukmin ni dia bersih, ya, bersih segi fizikal, bersih segi rohani, tempat tinggal. Sebab apa? Nabi pernah tegur para sahabat supaya jangan berkelakuan macam Yahudi, pengotor. Yahudi ni PA dia campak sampah depan rumah, longgok sampah depan rumah begitu. Jadi Nabi tegur. Rupa-rupanya orang Arab pun dah jadi apa itu, Melayu pun dah jadi apa itu, melonggok sampah. Kadang-kadang kita malu dengan orang bukan Islam, ya. Negara yang bukan Islam lebih bersih daripada negara Islam, ya, dengan sampahnya tersusun, apa nama, jalan raya tersusun. Kita tengok negara Arab, pergilah Mesir, pergilah Pakistan, Bangladesh lagi tahu. Malaysia ni gagah-gagah lah, boleh lah cerita kan, boleh gagah lah kata, ya. Tu pun kadang-kadang kita ni malu pelancong yang bukan Islam, dia tengok sampah dia kutip. Saya tegur pelajar dalam kelas, sampah berterabur tak kutip, masuk kelas buat tak reti, sepak sampah buat tak reti. Saya kata, kenapa tak kutip? Bukan saya buat. Dia punya prinsip dah apa itu, bukan I buat, so apa yang nak kutip? Inilah perangai kita kan. Tapi kita duk sembang Islam cara hidup, Islam sebagai, ya, maknanya Islam ni cukup jaga bersih segi fizikal, bersih secara pemikiran, hati. Itu Islam melarang rasuah, melarang minum arak, ya. Kalau kita belajar tasawuf, menghilangkan penyakit-penyakit batin, cukup jaga. Supaya apa? Ada hikmahnya. Islam mensyariatkan bersuci kerana terdapat hikmah yang banyak. Antaranya, Syekh kita sebutnya antara. Pertama, bersuci itu fitrah. Walaupun kadang-kadang kita ni pengotor, kita kadang malas kemas rumah, tapi kita suka tak tengok rumah kita bersih? Oh no. Kita walaupun kita tu tak apa nak handsome lah, tapi suka tak tengok orang handsome? Suka. Dia fitrah. Tengok bersih, tengok orang kemas ni seronok, dia automatik. Sebab itu fitrah manusia asal. Habis kenapa jadi kotor? Sebab kita buat kerja. Jadi itu fitrah. Sebab tu dalam Islam pun disuruh sikat rambut elok-elok, pakai baju yang terbaik, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, pakai elok-elok main masjid. Kalau pergi ngorak awet, pakai kemas handsome, pergi masjid pakai baju prok, hak tak basuh 3 minggu, tak mau, pakai lawa-lawa, pakai minyak wangi, pakai kereta elok-elok. Ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak pakai sedih di masjid? Boleh, elok. Kalau tu imam sunat. Kalau tu imam, elok pakai kereta. Ada kereta besar, pakai kereta besar lagi pakai. Ni dah pergi masjid naik gerai buruk, naik motor nak capak parit.
Padahal kereta besar ada, motor elok ada, kita pakai motor buruk main masjid, naik gerek buruk main masjid. Pakai dia elok. Ya, Islam suruh tunjukkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, tunjukkan. Ya, esok sembahyang raya, esok 100 orang sembahyang, 100 orang pakai Mercedes depan. Oh, baru lah. Orang tengok orang Islam hebat. Hidup pakai gerek buruk kan. Orang kata pak lebih tak boleh hidup. Tu cara. Ya. Suci itu fitrah. Yang kedua, cenderung fitrah manusia cenderung berbersihan dan cara semula jadi. Dia tidak suka dan menjauhkan diri daripada kejijikan dan kotoran. Kita tengok benda kotor, kita pun tak mau. Sebab tu saya pesan kadang-kadang macam kita yang ni besok nak Jumaat ni, contohnya kita di Perak ni Jumaat kerja. Kalau kita yang kerja bilik aircon ni mungkinlah tak berapa nak berpeluh. Kita yang kerja outside ni berpeluh apa semua. Bawa ada spare baju kain ke, bawa sabun ke. Sekarang ni masjid semua ada bilik air, pergi bilik air mandi. Kalau tak ada mandi pun pergi lak-lak ketiak lah, jangan bagi bau kat orang. Buh spray sikit minyak wangi ke, buh ke sabun ketiak sikit ke. Sebab apa? Kita nak duduk dengan orang. Ni kita duduk berlengah-lengah bau, Masya Allah, Tabarakallah. Tadi pula makan sampai petai pula tengah hari ni, sedap. Buh jerin kedua. Selagi nak sembang orang dalam masjid, angkat takbir bau ketiak, ya Allah ya Rabbi, pening kepala orang, tak mau Islam, tak mau. Ya, berwangi-wangian tu bagus. Tambah kita nak masuk masjid rumah Allah. Sebab tu Nabi sendiri pun, Nabi tak makan benda berbau. Bukan pasal benda tu haram. Cuma ulama kata makruh. Sebab apa? Contoh macam bawang pun Nabi tak makan. Time-time nak makan malam, Nabi tak makan bawang. Jadi ada sahabat tanya, haram ke makan bawang? Tak, aku nak munajat, kata orang Ta'ala. Malam sekarang aku nak sembahyang tahajud, aku tak nak badan aku berbau. Tu dia. Ya, sebab tu bila ke badan kita berbau, malaikat tak mau dekat. Malaikat rahmat tak mau dekat. Malaikat catat dosa pahala tu dekat. Kita bau busuk macam mana boleh tulis ke? Dia tak lari. Yang ketiga, menjaga kemuliaan dan aizah. Islam ni dia menjaga kemuliaan. Bila bersih ni nampak bagus, nampak molek. Sikat rambut elok-elok, pakai baju elok-elok, orang tengok kita apa, orang hormat. Ni kita rambut bersergu macam kutu berhak kan. Baju pun campan-campin, orang tengok pun apa benda dia ni. Itu maknanya Islam menjaga maruah. Bukan semesti baju mahal, tidak. Bersih, kemah tu dituntut dalam Islam, supaya apa? Menzahirkan nikmat Allah Ta'ala. Yang keempat, manusia secara sendiri cenderung kepada seseorang yang bersih. Kita pun suka tengok kawan-kawan kita bersih. Kita pakai baju bersih, kita pun suka tengok kawan-kawan duduk baju bersih. Kalau masing-masing duduk baju kotor, kita pun segan nak tidur ni. Jadi kalau kita macam kerja saya sebut tadi tu, tambah kita majlis madaram pula, duduk angkut sampah, jangan tak semayang. Berhenti dah saat Jumaat. Duduk pusing-pusing tu, masjid dekat ada, berhenti. Ambil saat 15 minit, pergi mandi saat beli ayak. Ayak peri juga apa. Letak ada kupang tabung. 2 kupang mungkin orang. Bukan sampai 10 baldi mandi. 1 baldi mandi, tak sampai 2 kupang, letak pergi 2 kupang, bayar duit ayak. Pergi semayang. Ni dah lah hidup kita susah. Saya duduk perhati no? Duduk mesti rumput. Tadi Jumaat tu duduk mesti rumput, relax. Daripada lepas sembahyang Jumaat sampai habis Jumaat, relax. Dunia dah susah hidup. Akhirat tak selalu kenal. Suka berhimpun dan duduk bersamaan pada waktu yang sama. Mereka membenci pada orang yang pengotor. Orang pengotor ni siapa pun tak suka. Maka Islam memerintahkan supaya seorang mukmin itu menjaga kebersihan agar menjadi orang yang mulia dan disegani di kalangan mereka. Yang kelima, supaya kita sentiasa berdisiplin menjaga kebersihan. Yang saya pelik tu, negara bukan Islam ambil benda ni. Di Jepun, orang-orang yang pergi buat kajian di Jepun ni,
Saya tak ada sampai lah orang buat cerita. Jepun ni sebelum start kelas mengaji, cikgu, guru besar dengan student, budak, pelajar pergi kemas sekolah tu, cuci sekolah tu, sapu sampah, sapu longkang, sapu kelas, semua bersih, baru masuk kelas. Tak ada cleaner. Sekolah di Jepun tak ada cleaner. Kita, sekolah kita makcik cleaner je noh. Sat naik atas, sat turun bawah, setengah mampu cleaner. Kotak tak katu kat sekolah. Pasal apa? Bukan pengotak 600 orang, tukar cuci 2 orang, mampu. Inilah. Jadi pasal apa? Apa Jepun latih dia punya rakyat? Bila pelajar tu sendiri yang kemas sekolah, dia sendiri yang sapu sampah di sekolah, agak-agak dia nak buat kotor sekolah dia. Kita duduk sapu rumah kita, agak-agak kita nak pergi kotor ke rumah kita. Tak. Pasal apa kita jadi suami, bini kita merepek? Pasal bini duduk kemas rumah, kita duduk bersepah. Tu bini merepek. Betul tak? Cuba sama-sama lelaki kemas rumah, bini tak merepek. Dah, kita pun tak nak buang sampah sebab kita tukang sapu ni. Kita tukang sapu, kita tukang empat kain. Nak? Kita pun tak mau bagi kotor rumah, kemas sepah rumah. Tak ada. Cuba buat sekali. Tak mau lah. Koman lah ustaz, orang lelaki kemas rumah tu. Nah, saya sampai sekarang ni kain baju saya basuh sendiri. Tu, saya tak bagi bini saya basuh. Tambah selok dalam lagi tak mau. Tak puas, saya nak basuh sendiri. Selok saya basuh sendiri. Pasal tak selesa orang basuh. Ini baru bercinta dah suruh awet basuh selok dalam ni. Anak murid saya lah kau, bukan orang lain. Macam-macam passion orang bercinta ni kau. Kebersihan adalah antara faktor yang amat penting untuk menjaga manusia daripada penyakit. Tu dah. Bila bersih, teratur elok, ya, tak ada lipas, tak ada tikus, ada tapi kurang lah. Ni yang bawa penyakit ni, lipas, tikus, yang bawa penyakit ni. Tu India ni kalau sekali penyakit hawa 10,000 mampu relax. Jadi tak apa lah, rakyat dia pun 1 bilion kan. Kalau mati 1,5 juta pun kerjaan tak heran. Kebersihan. Tuan-tuan Allah, tuan-tuan pergi dari Mesir, tuan-tuan pergi dari Pakistan, tengok negara Islam, pengotak nak mampu. Mesir tu malam cantik. Pasal apa tak nampak sampah. Kalau nak pusing Kairah malam, nampak cantik kan, nampak sungai ni, nampak lampu cantik. Siang jangan pusing. Pusing jangan tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Silap sepak tahi pun dah boleh. Itu dah punya pengotak. Tu saya kata depa, aku kalau pasal tak ada pasal Azhar mampu aku tak main Mesir. Depa dok bangga sangat kita dok main dengan dia orang. Dia jumpa tanya Mashalwa Mesir okey tak, dia tanya kita. Dia itu main apa? Aku main pasal Azhar, tidak mampu aku tak main. Negeri apa pengotak nak mampu. Adalah dekat tengah-tengah tepi pinggir Kairah tu, adalah dekat bulatan kecil tu ada air pancut. Air pancut kecil, air pancut bodoh tu ya. Kita pun tengok air pancut tu, dia ingat kita bangga lah dengan air pancut dia tu. Dia tanya, kat Malaysia ada macam ni? Dia tanya saya, kat Malaysia ada macam ni? Kata, walah bodoh nak mampu harap ni. Saya kata, kat Malaysia ada tasik tengah pekan. Tak main layak pancut bodoh macam ni. Nafurah dia panggil air pancut tu. Air pancut pala dah tinggi tu. dia bangga sangat lah negeri dia. Dia kata kat Malaysia ada tasik tengah pekan. Kata, terkejut dia, tasik Taping ada tasik tengah pekan. Taping KL kan, tasik Titi Wangsa tengah pekan. Tu dia orang kalau main Malaysia tak mau balik. Kami ada bawa pensyarah Mesir tu daripada Azhar, duduk di Ipoh tu, panggil dia sebulan, duduk Ipoh.
Ada sekali cuti kami bawa pergi Kata Kinjang, tapah lantok tak nak naik, seronok. Dapat mandi air terjun. Tak nak naik dah. Seronok habis hati dah. Mana ada negeri air terjun jom. Tak ada. Ada. Kita negeri kita memang cantik, alhamdulillah. Jagalah kebersihan. Sampah susul elok. Nak buah tu sampah ikat-ikat elok. Ni longgok Kerana kawasan perumahan kita ni, kampung-kampung kalau kita ada tanah luas boleh bakar dia elok. Longgok bakar dia elok. Tu. Oleh itu kebersihan badan, membasuh muka, dua tangan, hidung dan kaki anggota terdedah pada kotoran. Sebab itulah wuduk pun, cuba tengok apa hikmah wuduk. Cuba tengok, basuh muka, tangan, kepala, kaki. Ni anggota yang terdedah pada kekotoran. Automatik bila ambil wuduk dia segar. Automatik. Sebab situ anggota yang biasa kotor. Itu hikmah dia. Di sebalik perintah untuk wuduk tu untuk semayang, itu hikmah dia. Yang ketujuh, berdiri depan Allah Ta'ala dalam keadaan suci dan bersih. Biasakan kita untuk menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan bersih. Bersih sisi zahir, bersih sisi batin. Yang ke-8, dalam melaksanakan ibadat solat kita berdepan dan bercakap dengan Allah Ta'ala. Oleh itu selayak dan patutnya kita berada dalam keadaan suci zahir dan batin. Sebab tu kalau ikut mazhab Abu Hanifah, setiap kali semayang kena sugi. Sugi. Saya dulu masa duduk asrama, kita kadang lepas maghrib baru makan. Antara maghrib isyak tu, maghrib makan macam ni Sekali dekat isyak baru balik masuk surau balik. Masa bila nak pergi gosok gigi balik asrama, saya pun letak spare beruh gigi dekat jamban surau tu. Sorok lah sikit, dah kutu juri. Sorok beruh gigi tu. Tak apa, bawa dalam poket siap beruh gigi. Jadi masa ambil wuduk tu ataupun nak semayang gosok gigi. Dia peli-peli. Dia kata yang Nabi suruh sugi. Dia kata bukan gosok gigi. Dia kata aku tak sugi pun aku gosok kat gigi. Tujuan utama sugi tu nak bersih gigi. Hampa tu langsung tak. Lepas makan elok, makan tadi roti nasi, makan gulai, makan ayam, elok pergi semayang. Gosok dak apa dak lagi tahu. Cuma mazhab kita Syafi'i, kita baca hadis tu, umirtu an laula asyqa ala ummati la amatuhum bisiwak 'inda kulli salah. Itu hadis. Hadis tu dipaham oleh Abu Hanifah, zahir dia kan setiap kali semayang kena sugi. Syafi'i tak, dia faham setiap kali ambil semayang, bukan setiap kali nak semayang. Tu khilaf ulama. Tapi baguslah kan. Kalau tadi kita dah lama dah, ada jenis orang semayang tahan lama, Zuhur ngasur tahan 3 jam. Kena pula tadi dah makan cekodok dah apa dah, tapi dah kumuk sat, gosok gigi nak semayang. Apa berbau mulut tu tak cantik. Tambah badan-badan berbau. Sebab tu kalau ada serai minyak wangi banyak, spare bola poket bawa, bagus. Salah tu sunnah. Bukan susah nak buat sunnah. Banyak orang tanya saya nak buat sunnah ni banyak. Semayang sunnah, duduk mengaji ni sunnah, wirid tu sunnah, berwangi-wangian tu sunnah. Banyak bukan nanti naik kuda baru sunnah. Jenuh cari kuda. Siapa nak ikut sunnah Ustaz, nak cari kuda tak payah. Tu Nabi suruh belajar dulu naik kuda lah, dia ni nak kereta lah. Tu dulu lah, ni kalau perang kan naik kuda lah, naik kereta kebai. Pakai senapang, pakai bom. Masa tu kira paling canggih lah panah. Itu kata memahami hadis. Ustaz faham kat mana? Buka balik Usul Qatawi hurai kitab Kaifan Nata'amalu Ma'al Sunnah. Macam mana kita memahami sunnah tu dia. Jadi saya sebut tadi lah, kita bawa bagi gigi salah ke? Salah, elok lah.
Tujuan dia bersih tak gigi? Bersih dah. Zaman Nabi kira tu lah paling canggih gosok gigi zaman tu. Tujuannya bersih tak? Bersih. Dalam melaksanakan ibadat solat, kita berdepan dengan bercakap dengan Allah Ta'ala. Oleh itu selayak dan sepatut kita berada dalam keadaan suci zahir dan batin, kerana Allah Ta'ala kasih pada orang yang suka bertubuh dan sentiasa suka bertaubat dan sentiasa bersih. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan kasih pada orang yang taubat, Tuhan kasih pada orang yang bersih. Bersih apa? Bersih zahir, bersih daripada maksiat zahir, bersih daripada kekotoran zahir, bersih batin, bersih pada penyakit batin, bersih pada hadas. Ada cantik. Bahkan orang tasawuf suka jaga kebersihan batin, bukan setakat maksiat zahir dia jaga, maksiat batin pun turut dia jaga. Sebab apa? Sebab hadis Nabi sebut apa? Inna Allah la yanzuru ila wujuhikum wa amwalikum. Tuhan tak belik muka kita handsome tak handsome. Kereta kita tu tak belik. Tuhan belik hati kita. Tu yang tadi timbangan. Jenis air yang boleh mencucikan. Terus kita faham air yang boleh mencucikan tahir mutahhir dalam kitab Arab. Yang kata air mutlak tu air suci lagi menyucikan. Dia tu suci dan dia boleh menyucikan. Air kopi dia bersih tapi tak boleh menyucikan. Air nyo ada tauliah periksa atau bila mufti tanya soalan, air nyo boleh buat suci? Boleh, mampu. Sebab pada atas nyo kan kat atas, atas pokok luruh bawah, turun dari langit. Dia kata boleh ambil wuduk air nyo, tak boleh. Mana air hujan? Satu. Yang kedua air laut. Dalam semua air ni yang bukan air tawar cuma air laut. Yang lain semua tawar. Asalnya tawar. Air hujan, air perigi, air sungai, air mentayur, salji, embun. Embun mana nak cari? Pagi-pagi baru ada. Boleh ke dapat secebuk yuk? Kalau boleh dapat, ini orang tua-tua buat amalan. Kak bangkit pagi ambil embun tu sapu badan bagi kuat. Depa cerita lah, orang tua cerita. Orang tua pun ambil pada orang dulu cerita. Mak kilau tu, bukan dok kilau, mak kilau. Mak kilau tu dia mandi pagi-pagi, mandi embun. Dia duduk bawah pokok pagi, dia goncang pokok tu, mandi embun bagi kuat badan. Kita pun orang lelaki nak bagi kuat badan pergi mandi embun. Tak ada lah, bangkit dah pukul berapa embun benda kering lah. Lambat ustaz, mandi pipe senang. Dia senang. Dia orang dulu sebab tu kuat mandi hujan kan. Saya lah belah-belah Banjur dulu, orang Banjur dia tadah air hujan tu. Sini dia buat tak ada air hujan. Dia buat corong tu, dia tapik lah untuk elak sampah apa. Air tu mandi minum elok air hujan. Air hujan kita tu kira takut demam ni hujan. Orang dulu mandi hujan elok, sihat walafiat. Kita lah ni kena hujan sikit demam, sikit tak larat. Budak dulu sihat walafiat, mandi hujan relax. Semua sebab apa? Bayang air hujan tu boleh buat bateri. Air bateri tu air hujan lah. Air bateri tu hujan, ada tenaga, dia ada charge. Bagus. Air mata air elok. Jadi banyak-banyak air ni, satu je yang bukan tawar, air laut.
Hak lain semua tawar. Air hujan tawar, air pergi. Cuma ada keladak-keladak tu ada lah. Dia bukan hasil dia orang itu. Ya. Air mata air ni jarang lah. Sebenarnya air pergi tu air mata air lah. Bila kita korek tu ada air bawah tanah tu. Cuma kita faham orang Melayu kita, air mata air ni dia terbit keluar tu. Nampak ada keluar tu. Itu boleh. Contoh naik bukit. Biasa bukit lah, tepi-tepi bukit ni belah pekan tak ada lah. Pergi bukit tu kadang ada keluar air tu. Itu boleh. Benda air mata air. Minum pun boleh biasa tu. Air tu bersih, tak ada masalah. Salji, kita tak ada salji. Okey. Cuma air laut macam mana boleh jadi air laut, boleh jadi ambil apa wuduk ataupun boleh ambil sembahyang? Sebab ada hadis para sahabat Nabi ni naik kapal. Jadi naik kapal bawa air tawar sikit, air untuk minumnya. Jadi dia bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kami naik kapal, kalau kami ambil wuduk dengan air tawar tadi ni, habislah air minum, tak ada. Boleh tak kami ambil air laut, ambil semayang? Nabi sebut hadis pendek, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Nampak tu hadis Nabi. Air laut tu kata Rasulullah, at-tahuru ma'uhu. Tahur maknanya boleh buat bersih, boleh bersuci. Itu bahasa Arab. Kalau tuhur bersih, tahur alat untuk bersih. At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Maknanya air laut tu bersih dan segala bangkai dalam laut tu bersih. Masuk bangkai laut tu ikan, bukan orang mati dalam laut. Itu tapi celup usul laut pula mati, boleh makan tak boleh. Maksudnya bangkai dalam laut, apa dia? Ikan, sotong, kerang. Tak siapa nak pergi sembelih kerang lah. Tuan bayar nak sembelih kerang macam mana? Tuan bayar ikan nak sembelih jenuh. Tu Islam tu mudah. Islam tu mudah. Ikan paus pun tak payah sembelih. Ikan jarum tak payah sembelih. Mati boleh makan, tak payah sembelih. Mudah. Kalau nak sembelih jenuh kita. Dalil Quran, wallazi arsala ar-riyaha bushran baina rahatihi wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dialah yang mengutuskan angin sebagai tanda rahmat dia. Wa anzalna, dan Tuhan turunkan daripada langit. Langit mana awan lah, bukan dari langit. Langit mana dayu awan. Ma'an tahuru, air yang bersih. Baik, daripada air tadi yang boleh bersih 7 jenis air tadi, dia jadi banyak jenis juga. Pertama, air mutlak. Macam ni, mutlak. Kita belajar tadi air hujan, air sungai, mata air, laut, embun, salji, telaga. Ni main mana? Mata air lah suci. Air paip, air paip. Nak kata laut bukan, nak kata sungai bukan. Jenuh. Tu ada agak soalan ni tu. Air paip boleh tak? Dah confuse. Boleh dah tau. Air laut tu, air paip main mana? Main pada sungai, main pada laut, main pada mata air. Itulah benda. So sifat dia orang panggil air tak? Sebab tu Imam Nawawi sebut senang je. Yang katakan air mutlak tu apa? Buka dalam Minhajul Talibin. Al-ma'ul mutlak, kata Nawawi, ma yutlaqu alaihi ismul ma. Yang katakan air mutlak tu, kata Nawawi,
yang diitlakkan nama dia ayo. Ni ayo. Ayo minum. Boleh wuduk? Boleh. Kau tuan-tuan buh kopi, orang panggil ayo ke ayo kopi? Ayo ke ayo kopi? Ayo kopi. Boleh tak? Tak boleh. Itu. Nyo. Panggil ayo ke nyo? Nyo. Tak boleh. Senang. Nawawi bagi huraian dia senang. Ya, gitu. Mana air mutlak ni tidak ada campur apa-apa dan tidak digunakan. Dia dah keadaan asal. Walaupun sikit. Boleh buat wuduk? Boleh. Nah, ni kita orang Melayu ambil wuduk datang ke terbang macam wuduk kat rumah. Habis lenjun ke terbang. Astaghfirullahalazim. Habis tiga timba ambil semayang atas terbang. Agak-agak lah kak ambil 2 botol ni cukup lah ambil semayang. Ni dak tu dia siap bawa towel masuk dalam jamban tu nak semayang Zuhur. Tu dia. Orang tak faham susah cerita. Habis bersyarat sudah lah. Sapu sekali bagi rata air sudah lah. Dia buat perangai kat rumah dia. Tu okey ke kak terbang? Ni kat Padang Arafah tu. Padang Arafah kan ada paip. Paip dalam jamban ni nak kongsi jenuh. Jadi adalah kawan-kawan bawa air spare. Kok nak minum ke apa? Dia ambil air minum orang tu dia pergi ambil wuduk. Habis 14 botol untuk dia seorang. Buat perangai macam kat rumah. Tu bukan kat temung. Dia duduk Padang Arafah pun perangai kat temung juga. Itu masalah. Sebab apa? Sebab kita dah biasa air banyak. Dah biasa perangai kita air banyak. Tu. Sebab tu orang Arab kalau Melayu duduk hotel dia susah hati dia. Cukup susah hati dia kalau Melayu duduk hotel. Sekali sehari pam jenuh 3 kali pam air habis. Dia mandi 4 kali sehari. Allah, saya duduk Mesir kak, mandi seminggu sekali je. Duduk Mesir. Buka rahsia. Seminggu sekali je mandi. Mesti sejuk lah, mesti panas tak apa. Mesti sejuk. Lepas tu, nak pergi kuliah, basuh ketiak lah. Buat syarat. Dia tak perlu. Negeri sejuk, dia tak perlu. Kita kalau pun di kamera pun sejuk, tapi kita perlu. Tak, sana tak. Dia kering, badan kita kering. Dia tak perlu. Tak bau, badan tak bau. Baju tak bau. 3 hari tak basuh, tak bau. Kita sini ke pagi petang kan dia punya masam. Tambah 3 hari ni panas macam. Dia buat perangai duduk kampung. Tu kacau. Boleh So maknanya air mutlak, air yang tak berubah dalam keadaan asal. 7 tadi itu dalam keadaan asal. Tu dia. Yang kedua, air yang suci tapi makruh, dipanggil musyammas. Ini pula mazhab Syafi'i je ada, mazhab lain tak ada ni. Tak silap saya. Musyammas maksudnya apa? Air dia cerita ni. Baik tu kita terus lagi langkah. Masuk air mutlak ni apa? Air suci lagi mencikan ialah air mutlak yang kekal dengan sifat kejadian. Mana tak guna lagi. Kalau dah guna dipanggil mustakmal. Mustakmal cakap Arab. Yang dah digunakan. Digunakan. Mana air dah digunakan, maka dia tak boleh digunakan lagi untuk menyucikan. Tak boleh. Sebab tu sekali sapu je. Sebab tu kita ambil wuduk, tuan-tuan. Ni saya pesan dulu ni. Banyak saya perhati tak betul ambil wuduk. Tekan. Ni tak. Betul? Tak betul. Jangan angkat tangan tu. Kalau nak sapu lagi, ambil air lain. Sebab tu sebenarnya satu cukup dah. Betul. Sebenarnya ni dah air banyak, tapi tak betul.
Cara tu tak betul sebab dia angkat tangan. Bila angkat dia dah jadi mustaqbal. Sebab tu jangan angkat. Sapu terus. Nak juga ambil air lain 3 kali. Sah. Faham? Betul dia. Banyak tentu dah, banyak tak kena. Atas muka tu tak kena. Tangan tu tak apalah. Terus. Ni. Senang je. Muka tu. Okey. Yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala air tersebut masih dikatakan air mutlak. Walaupun perigi tu dah lama tak pakai, setengah-setengah pergi tu naik Kiambang pula. Kalau kami belah orang Krian tu parit. Allah, lalu tak lalu tu nombor 2 lah kau dengan hijau je parit kan. Boleh tak ambil wuduk? Boleh. Tapi tak lalu lah rasanya. Sebab asal dia tu air sungai. Tapi kalau dah campur air taik kita, semua orang tu tak usah ambil ngarut setengah kita lah jenis berak situ, ambil semayang situ kacau Tak ada memang. Belah sini tak ada kot. Sini ada bendang tak ada Kalau belah bendang ni ada tali air kan. Tali air tu hasil dia air dia bersih. Walaupun dia lalu atas tanah nampak keruh, boleh tak ambil wuduk? Boleh. Asal ni boleh. Sebab apa? Sebab dia keruh tu bukan dibuat, dia lalu pasal ada tanah. Macam Sungai Perak tu kan keruh. Sungai Perak tak? Lalu tak lalu tu belakang kira lah. Aku tak lalu. Allah, berselemui habis dah kan. Tu. Tapi kalau tak ada sangat dah, katalah tuan-tuan di belakang Sungai Perak, air tak ada, air paip tak ada kat rumah, nak ambil wuduk juga, pergi ambil Sungai Perak tu, cedok. Kalau rajin sikit, cedok bagi dia mendak sikit. Cedok lagi setengah jam dia mendak lah, bersih sikit atas tu. Cedok. Tapi kalau tak dan sangat dah, cedok bila keruh-keruh tu boleh ambil wuduk? Boleh, tak ada masalah. Sebab asal dia sungai. Nama dia sungai. Tapi lalu tak lalu tu kan kira tambah nak kumuk nak kau lagi tak lalu. Saya duk lalu kan, budak-budak Semanggi Ihya Syariq tu duduk Semanggi tu, relax dia tengok dia duduk cedok ayat Allah, tengok pun geli ayat relax dia kumuk. Ya Allah, tak apa ayo dalam tu kita tak tahu. Memanglah hukum dia bersih kan, tapi kita tak tahu apa benda dengan berudu, katak semua, bewak semua dalam tu macam tu dia. Bawa lah stimba ayak bersih nak ambil wuduk kan. Cuma kita cerita hukum asal tu dia. Macam telaga, macam kolah masjid. Lah ni tak nampak lah kolah masjid yang tu. Sekarang ni kolah masjid pun bersih Dulu tu ingat dulu punya kolah berlumut. Kalau Sungai Siput tu masjid India tu tak pernah pergi. Dulu lah ni lawa lah kot. Saya boleh tak nak masuk dulu. Saya ikut arwah tak Wan mengajak. Sekali tu singgah masjid India Sungai Siput tu, ya Rabbana, ayat kolah dia hijau, lumut penuh. Memanglah hukum asal dia boleh ambil wuduk tapi geli lah bang. Tu nak basuh lah macam tu, teruk basuh lah. Sebab kita tujuan nasib wuduk tu nak bersih. Berlumut muka tu imam dengan lumut nak sembahyang macam mana? Tumpuk berselemuih muka tu imam tu, tak comel. Okey. Walaupun ia sudah berubah dengan sebab lama tinggal dia, lama berlumut ataupun naik panggil apa? Kiambang tu yang besar, yang kecil tu panggil apa? Orang Perak panggil apa? Kiambang yang besar tu kan. Orang panggil tohluk. Tohluk tu kiambang tu, yang kecil tu. Kan tu tak ada, kita di sini tak ada. Belah Krian banyak, belah Semanggi, belah Kuala-Kuala, dia sebab parit, dia air tak lalu. Dia kiambang suka lah air tak lalu ni. Dia nak kiambang tu okey lah, yang kecil-kecil tu. Itu yang orang tentu kata biduk lalu kiambang bertahun tu. Kau tanya budak lah ni faham dia bahasa. Faham dia bahasa. Biduk lalu kiambang bertahun, faham tak?
Tak faham no? Biduk ni apa-apa dah, kapal ke apa ke, benda lalu lah. Tuan-tuan ambil kembang tu, dan yang macam kembang tu, cuba ambil benda lalu. Masa lalu tu kembang tu pisah lah. Lepas lalu dia tahu balik. Tu peribahasa orang tua-tua lu cantik. Kalau tak ada orang tua-tua buat peribahasa, mampu tak ada peribahasa kita agama. Mana kita duduk sekampung, adik-beradik, jiran, gaduh macam mana pun, masalah macam mana pun, gaduh sikit sudah. Kau no, adik-beradik kau, laki bini, masa muka 5 minit sudah, sekali senyum balik. Ni dok lari balik terus. Ya, lepas raya korban mau balik pula. Tu salah. Atau disebab telah tanah atau belerang. Macam sungai, tanah tebing rebak jadi keruh. Macam sungai lah, hujan keruh. Sungai Perak tu memang keruh lah, tak bayar lah. Ataupun belerang. Belerang kan berbau ataupun berwarna air tu. So air tu hilang mutlak tak? Sebab bukan kita yang buat. Tapi kalau dalam kolah tu kita pergi ambil belerang bu, berubah air kolah tu, tu tak boleh. Macam air ni, kita buh garam, satu sudu, berubah tak? Berubah, tak boleh. Dia dah tukar nama jadi air garam, maka tak boleh buat wuduk pun. Itu dia. Kerana sukar untuk dielakkan. Sebab tu Islam tu agama yang mudah. Bukan senang nak elak sungai, nak elak pada tanah, air tu dah lalu berubah warna dengan sebab ada laluannya, maka itu tidak mengubah dari sifat mutlak. Dikatakan juga air mutlak, air benar-benar tulen yang tidak bercampur dengan benda lain, macam mineral tadi. Sama ada air bersih seperti minyak wangi, kopi, susu atau campur. Tidak bercampur. Selagi tidak bercampur, walaupun benda tu bersih. Ibu air mawar, orang dulu panggil air mawar lah. Air mawar ni air bunga ros lah. Dia ekstrak daun tu buat minyak wangi. Kalau tuan-tuan perhatikan air mawar ni, dia jernih, lebih kurang air ni. Tuan-tuan ingat dulu gutir rambut ada Hindu. Dulu mana ada kata rambut Melayu. Tahun 80-an baru ada orang Melayu gutir rambut ni. Awak kecil tu kata rambut Hindu. Tu dia serap. Tak ada orang lah, tak ada masa. Tu dia ada tali pinggang panjang tu kok. Serap. Cukup. Selagi lepas-lepas gutin, dia tunduk, dia pun ambil tu air mawar tu, tepuk tu dia wangi. Air mawar nampak macam ni, tapi dia berbau sebab dia campur dengan ekstrak bunga mawar tadi, maka dia tak boleh buat wuduk. Walaupun air itu bersih, tapi sebabkan bercampur benda lain, hilang sifat mutlak dia, tak boleh buat wuduk. Jangan kau ambil buat air semayang tak, wangi, tak boleh. Faham? Ada. Tambah benda najis lagi tak boleh. Mengikut mazhab kita Syafi'i, walau sikit pun najis tu jatuh. Kalau air tu sikit macam ni, jatuh tu icak 2 ketir bertemu dalam, boleh ambil wuduk? Tak boleh. Ikut mazhab kita Syafi'i. Cuma qaul Ghazali ada beza sikit. Dalam mazhab Syafi'i, Ghazali berbeza pendapat tentang tu. Kalau air yang sikit tak sampai 2 kolah, jatuh najis yang sikit tidak menajiskan dia. Itu pendapat Imam Ghazali. Dia berbeza, bercanggah dengan ulama-ulama lain dalam mazhab Syafi'i sendiri. Nawawi tak mau pakai pendapat Ghazali tentang tu. Okey. Sebab tu kita hati-hati sikit. Macam kita kalau kat rumah, kolah kita besar tak apa,
Sebab tu nak buat kolah besar tak apa. Orang kampung boleh lah kok. Macam kami rumah taman apa buat kan. Itu buat kan. Kalau nak bubuh juga air takung, tutup. Selagi nak mandi, buka. Ni duduk terkedang je kopi tu. Tek cicak masuk, tek apa masuk dalam tu. So elok je mandi. Ram tu. Habis mandi tengok tek cicak 3 ketil beli. Elok. Tu tak cerdik. Itu nak ikhtiar macam mana kan, nak jaga. Macam mana Ustaz? Kita dah ada tu dah cebok besin macam tu je. Buka pipe. Ini cara kita nak ngelakkan jadi mustakmal atau apa. Mana? Buka air pipe, cedok air, jurih air pipe tu. Lalu tak? Air tu lalu mandi. Macam kita nak mandi wajib kan? Nak mandi wajib, air pakai timba je duduk rumah. Sambil mandi air mercik masuk dalam baldi tu pula. Macam mana nak buat? Cedok, bubuh ke air pipe tu. Bagi dia ngalir sikit. Kira mutlak. Boleh lah. Tu helah dah. Nak pakai lah. Macam kami di Mesir pula, kalau jenis rumah yang ada heater tak apa, mesti sejuk macam tu, nak mandi seksa. Kena pula mimpi pula malam tadi nak mandi subuh-subuh. Allah, seksa. Masak air dulu. Cedok, buah yang panas sikit baru jurui. Cedok, buah yang panas sikit baru jurui. Tidak beku pada otak. Punya sejuk air 3 Celsius. Air pipe tu macam air peti air mandi. Mati. Nak bangkit, nak berak, masak air dulu. Tu dia. Segan nak berak pun. Tu dia. Pengalaman lah kau. Tu okey lagi Mesir. Sembang dengan kawan yang mengaji di Syria, paip beku. Kalau paip tepi jalan tu beku. Buka tak keluar air. Keras. Jenuh. Kalau kat rumah jenuh cucuh air bagi paip tu. Cucuh api tu baru cair air. Jenuh itu. Sebab tu setengah-setengah macam negeri tu dia ada heater dah. Dia pakai gas. Dia lalu tu, so air tu panas. Macam kita tak payah. Cameron lekuk ada air heater tak. Kita bebelah sini tak payah pakai heater mandi. So adakah air heater tu mengubah sifat dia tak? Jadi musyamas ke tidak? Sebab dia pakai api biasa, bukan terdedah dengan matahari direct. Itu bukan bagi musyamas. Itu dia. Ya, sebab kita guna heater tu bukannya guna air yang menghadap matahari. Yang kata musyamas tu bekas bekarat ataupun bekas tembaga. Tembaga ni bila kena panas, matahari direct dalam masa yang lama, dia ada keluar dipanggil senam. Kalau tuan-tuan tengok atas air tu, nampak dia macam berkepala tu. Itu yang ditakuti penyakit. So makruh tu pasal apa? Takut jadi penyakit tu je. Tapi kalau nak cuci tai apa, tak apa. Itu je air. Besin dah 3 hari, kenapa letak kat luar tau? Takung air hujan tadi, tengok dah berkepala je panas tu, nampak ada kesan karat tu. Nak cuci tek kucing depan tu, tak apa. Cuci tek kucing, tak apa. Tek ayam berak depan rumah jurih, tak apa, tak salah. Dia yang dimakruh guna untuk badan. Takut apa? Takut penyakit. Apabila air tulen yang lebih daripada 2 kolah, 2 kolah, orang Melayu panggil kolah juga. Kolah je kat Arab. Qullatain. Qullah. 2 kolah. Kata sini 230 liter. Tak banyak 2 kolah punya. 200 liter macam mana? 1 liter tu lah air mineral tu. 1 liter 1.5 liter kan. Bayangkan 200 botol tu. 200 botol tu dah 300 liter. Cukup lah 2 kolah. Manakala air banyak tu, maknanya kalau kita celup boleh ambil wuduknya tu, tak jadi mustakmal dah. Dimasuki oleh satu benda lain yang tidak mengubah nama atau sifat. Jatuh garam sikit, jatuh gula sikit, tak berubah sifat dia, tak apa. Ataupun jatuh najis yang tak mengubah sifat dia. Tapi kalau kolah masjid itu besar, 4 depa,
4 depa melintang, 8 depa memanjang, tak apa. Terjun dalam, tak apa, jangan yang buat. Jangan buat pula. Awak ingat dekat masjid mana dulu? Masjid Seri River, bilik air ada kolah. Mari pula tengah hari panas, tutup pintu jamban, terjun, tum. Sedap rupanya kolah tutup, sejuk. Oh, sedap betul rasa. Puas hati mandi. Macam mandi sungai rasa sejuk. Tapi jurih dulu. Jangan letak jurih terjun tu lah tu. Jangan buat, marah tu imam. Jangan air kolah ni pula. Tu air memang air beli air. Memang untuk orang mandi. Ni air kolah ni lantak terjun tu, mengamuk tu bila. Okey, mana tak ada berubah. Maka air itu masih lagi mutlak, tapi sekiranya berubah, mana dah tahu? Walaupun air itu banyak, 2 kolah, 3 kolah, tapi duk tuang gula sampai seguni gula, berubah tak? Berubah. Ataupun kobor berak 3 ekor jatuh lepung-lepak tarik penuh hanya berubah, tu tak boleh. Tetapi ni cerita. Jadi kolah dulu kata buka. Jadi setengah masjid dulu dia buat pula corong begitu. Ni orang dulu paip tak ada. Kadang tu air tu najis macam mana ke, katalah ternajis lah air tu. Tapi sebab air hujan duk masuk, jadi bercernih balik air tu. Boleh. Tu hikmah dia tu. Orang dulu berpekah cara dulu. Tengok air tu dah berkubang, kadang kambing masuk berkubang dalam tu. Kan? Kolah tak tinggi. Mudah bau kolah tu. Tu tengah hujan. Air masuk, mengalir air tu, je melempah. Tengok elok, hilang dah bau semua. Okey. Lalu tak lalu tu belakang kira. Lalu tak lalu tu belakang kira. Wallahu a'lam. Jadilah. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم نبي قلوب الرحمن الرحيم لنا الحق